Muhammad Iman Akmar Zulkarnain dilaporkan hilang pada 29 Oktober 2021 setelah gagal dihubungi oleh majikan dan ibunya. Namun setelah 10 bulan, misteri kehilangan Iman Akmar terjawab apabila seorang pengutip besi, Zulkifli Muhammad Nur, menjumpai sebuah kereta di dalam sungai api-api Nenasi. Kebetulan itu saya cari kutip tim air lah. Sambil-sambil tak ada kerja ni kan. Macam tu saya sapa ke kutip tim pun sapa ke Sungai Miam je, pusing-pusing gitulah. Sambil daripada sana. Lepas tu saya berhenti nak mengalihkan besi kan. Saya berhenti di tepi sungai sini. Saya nampak satu objek menyerupakan nak kata tilam tak tilam lah, nak kata kotak tak kotak. Lepas tu saya cuba mengamati betul-betul, saya nampak area kereta tu tengah-tengah kan. Itu baru mengesahkan benda tu kereta. Jadi gemetar pun ada. Saya cakap, ini benda misteri. Lepas tu saya terus buat hubungi Balai Polis Nenasi. Lepas tu, dia orang tu pun terus datang lah. Menurut Ketua Polis Daerah Pekan, Superintenden Muhammad Zaidi Mat Zain, penemuan kereta itu menyelesaikan misteri kehilangan Iman Akmar dan siasatan mendapati tiada unsur jenayah dalam kes tersebut. Kita dapati kereta ini didaftarkan atas nama Asmawati binti Kadir. Bila kita buat semakan lanjut, kita dapati pengadu tadi ataupun penama tadi pernah membuat laporan polis di Balai Polis Pasir Gudang, dan ekoran daripada itulah kita dapat merungkaikan misteri kehilangan yang telah dilaporkan terhadap mangsa tadi, dan kita beranggapan kes itu selesai. Sebelum kejadian, mangsa yang menetap di Johor memandu seorang diri untuk ke tempat kerjanya di Terengganu kira-kira jam 1 pagi. Mangsa dilaporkan daripada arah Pasir Gudang untuk menuju ke Kemaman, namun terbabas ke dalam sungai api-api yang mempunyai kedalaman sedalam 5 meter yang dipenuhi dengan lumpur, dan kedudukan sungai ini terletak 15 meter ke arah jalan raya. Seramai 14 anggota dan 12 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Nenasi serta Pekan dikerah untuk mengeluarkan kenderaan pelbagai guna yang dinaiki mangsa dari sungai api-api. Cabaran semasa operasi ialah kerana kawasan sungai ini penuh dengan lumpur. Jadi memang sukarlah untuk anggota membuat kerja-kerja menyelamat. Jadi dengan adanya bantuan JCB tadi, jadi dapatlah kita membawa keluar, menaik ke atas kereta tersebut. Bila kereta dah berjaya naik ke atas, operasi yang seterusnya ialah kita menggunakan power cutter. Kita mencabut pintu kereta tersebut dan masa itulah masa kita bawa keluar. Pihak berkuasa mengambil masa kira-kira 4 jam untuk mengeluarkan mayat mangsa yang dilaporkan masih terikat pada tali pinggang keledar. Masa kejadian itu mayat ditemukan dalam kereta ni tuan? Ya, ditemukan di tempat duduk, tempat duduk pemandu kereta. So mayat itu dalam bentuk kerangka lah, di mana diseraputi oleh lumpur-lumpur lah. Ada penemuan barang-barang lain tak dalam kereta ni tuan? Dalam kereta tu kita jumpa pouch kecil yang mengandungi beg kecil juga di dalamnya, dan dalam tu ada dokumen tu lah yang kita jumpa, dan saya telah beritahu dia dah, yang mengandungi pas pekerja lah dan kad CIDB ya. Sungai api-api dilaporkan jarang surut memandangkan lokasi itu terletak berhampiran laut dan laluan di sungai itu antara kawasan hotspot berlakunya kemalangan. Ini memang kawasan yang kerap berlaku kemalangan. Kalau kita tengok statistik yang kita ada, pada tahun 2021 saya terdapat 5 kes kemalangan. Di sini kawasan di ni? Di sini saya. Okey. Manakala untuk tahun inilah 2022 9 kes
kemalangan. Setakat Julai ni ya? Ya, setakat Julai. Tetapi tidak melibatkan kes kemalangan maut lah. Ini lebih kemalangan biasa lah. Ya, cuma ini satu saja yang kepada pengguna jalan raya, khususnya melalui jalan Nasi ke Rompin, ya, supaya berhati-hatilah sebab jalan ni banyak selekor, ada tempat yang tidak ada pencahayaan. So itu memberi kesan kepada pemandu. Kalau tidak berhati-hati amat berbahayalah. Jadi untuk itu saya minta mereka supaya berhati-hatilah melalui jalan ini, terutamanya pada waktu malam. Kru 999 bertemu ibu mangsa Azmawati Abdul Kadir di Pasir Gudang, Johor bagi menyingkap perjalanan hidup Allahyarham Muhammad Iman Akmar Zulkarnain. Masa dia kat dalam kereta tu, memang dia lama. So, kita duduk kat pintu ni kan, lepas salam, lalunya dia akan masuk kereta tu gerak. Kita tanya dia, kenapa lama? Lepas tu, tunggu, dia kata, besok kita masuk lah kan. Tak apalah cakap, tunggu je lah, ibu tunggulah. Dia tengok dalam kereta dia buat apa, lampu dah nyala kan. Dah lama tu, baru dia gerak. Jadi kita selalunya, kalau macam dia bergerak tu, kita sedar pukul berapa pun, kita akan call dia balik. Pukul 6 lebih tu, macam tu panjang lah. Kenapa tak ada miss call, apa tak ada call? Tak tahu call lah dia kan, pagi tu. Memang tak ada langsung. Malam dalam pukul 8 lebih, kami ni dah ada call. Dia kata, Makcik Iman dah berhenti kerja ke? Dia kata, nak pergi kerja lah. Dia kata, tak Makcik, tak ada kerja ni kini Iman ni. Dia kata, tak masuk kerja. Dia pun dah cakap gitu, saya pun dah mula dah risau kan. Malam tu juga saya pergi Balai Polis Pasir Gudang. Lepas tu, abang dengan adik saya semua pergi. Kita decide, kita akan pergi ke Maman malam tu juga. Pelbagai ikhtiar telah dibuat dalam mengesan anaknya yang turut dibantu oleh saudara mara terdekat, namun mereka gagal menemukan sebarang petunjuk. Kita jumpa ustaz lah, pergi macam-macam. Ada orang cakap, saya jumpa orang ni pergi, istighfar lah, apa semua pergi. Masuk hutan yang dekat antara Endau dengan Mersing, meredah ke situ semua cari. Orang cakap ada kat dalam tu lah, apalah. Dengan azan kan setiap hutan. Kadang-kadang saya cakap kat sembahyang kan, cakap dengan Allah ni, tenang sangat kau beri aku, sampai aku tak, mimpi dia pun tak. Memang selalu doa, dalam bentuk apapun, pulangkan anak saya, tu je. Penantian dan doa seorang ibu agar ditemukan jasad anaknya akhirnya terjawab apabila mendapat panggilan pada 23 Julai lalu mengenai keberadaan mangsa. Pagi tu tolak ke Genting, masa baru sampai Genting tu, ada orang awam call saya kot, saya pun tak tahu. Dia kata, Makcik, anak Makcik dah jumpa ke belum? Belum, cakap. Kenapa? Dia kata, saya ada kat lokasi ni. Dia kata, nanti saya WhatsApp. Nak confirmkan lah kan. Dia WhatsApp baju tu lah. Baju dengan kereta. Bila tengok kereta pun yakinlah tu anak saya. Susulan itu, keluarga Allahyarham Iman Akmar bergegas ke Hospital Tunku Ampuan Afzan, Kuantan, Pahang bagi proses pengecaman mayat. Kita pakat kat Mersing dekat Masjid Sri Lalang. Lepas tu orang tu pun suruh saya masuk. Makcik duduk dalam jenazah ni bercakap lah apa nak bercakap dengan Iman, apa semua kan. Berbual dengan dia. Dia dengar kita, insyaAllah roh dia kan. Baca Yasin. Memang berbual. Saya redha dia pergi. Cakap dengan dia. Memang apa ni. Lepas tu cakap budak tu. Agaknya dia Iman ni tengah peluk makcik kot. Memang saya rasa lega lah, lapang lah. Dah pergilah abang. Cakap ibu memang redha abang pergilah. Ni tu apa ni. Yalah cakap 9 bulan tu Allah bagi tu sebenarnya. Untuk tempoh ibu bertenang sebenarnya. Nurul Iz Anisah Zulkarnain, anak kedua daripada dua adik-beradik itu, turut terkesan dengan pemergian abang tersayang. Kita orang semua macam happy sebab dia pun balik secara mengejutkan nak sambut birthday. So kalau ikutkan dia nak balik hari Ahad. Tapi tiba-tiba dia balik malam birthday tu juga, dia nak sambut juga birthday saya. Masa sebelum dia keluar tu dia cuma cakap lah, dia wish birthday kan. Sambil peluk, lepas dia cium. Cakap, nanti ada jaga ibu macam tu je lah. Jenazah selamat dikebumikan pada 26 Julai lalu di Tanah Perkuburan Islam Pasir Putih, Pasir Gudang, Johor.
Saya nak cakap terima kasih dekat ramai orang yang saya tak kenal kan. Dia mesej saya kan, call cakap nak tolong ni. Ada orang kadang dia balik kampung pun nanti dah ke WhatsApp. Saya dah lalu dah kawasan ni, tolong cari apa semua. Bomba pun yang masa hari kejadian pun dia tolong. Usaha jugalah angkat abang saya semua tu. Paling banyak lah bagi saya pakcik saya. Lepas tu makcik yang berkorban masa diorang cari Iman. Sementara itu, Datuk Seri Ayub Yaakob mencadangkan agar masyarakat melengkapkan gadget mereka dengan aplikasi Global Positioning System GPS bagi tujuan pengesanan pergerakan. Kadang-kadang kalau kita macam kata handphone kita ni hilang, kita ada boleh kesan dia melalui gadget lain. Jadi begitu juga dengan manusia ni. Jadi kita boleh gunakan benda ini untuk mengesan. Kalau kita pakaikan pada sebenarnya kan, kita masukkan aspek-aspek pengesanan diri kita tu sendiri. Sekiranya kita pingsan ke ataupun kita berlaku apa-apa sekali pun, jadi dapat mudah dikesan. Tambah pula kalau kita share pula kita komunikasi dengan orang yang kita yakin dan kita percaya kan. Jadi mana kalau kita boleh belanja benda-benda lain ya, beli handphone mahal-mahal, why not kita masukkan saja salah satu elemen. Dengan anak-anak kita pun kita bekalkan. Dan pada masa yang sama juga kita nak melihat secara keseluruhannya pula, kita banyakkan nak pemasang CCTV. Dan selain daripada itu, saya rasa hanyalah hubungan antara masyarakat, hubungan keluarga sebenarnya ya. Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia juga kerap menjalankan kempen dalam mendidik masyarakat, khususnya pelajar sekolah bagi membendung risiko orang hilang. Kadang-kadang kita tidak memberi maklumat kepada polis secara menyeluruh. Kita tak catatkan bahawa kita ada masalah dengan anak kita ke, dengan suami kita ke, dengan isteri kita ke, dengan sesiapa juga. Tak cerita sajalah. Jadi maknanya bila pihak polis pun tak dapat nak mendapat petunjuk supaya dapat tindakan yang buat. Pasal apa juga perkara nak lapor pada polis ni boleh dibuat secara sulit. Sehingga laporan polis ni sulit. Jadi satu, tolong simpan gambar-gambar terkini. So that bila berlaku benda ni, kita boleh bagikan pada polis gambar-gambar terkini yang akan diwar-warkan sampai ke sepadan sana kita war-warkan. Anak kita umur 1 tahun, bila dah 3 tahun dah totally different. Jadi kita ambil gambar tu, kita simpan. Bila kadang-kadang belum macam ni, kita share. Jadi pihak polis nak itu, dia dah tak berdaya lah kita dan sebagainya. Laporan mengenai orang hilang perlu dibuat dalam tempoh 24 jam agar tindakan segera boleh diambil pihak polis. Kerjasama daripada pihak keluarga diperlukan oleh pegawai penyiasat dalam usaha menjejaki orang hilang.